kita mempersilakan Yang Berhormat Naib Presiden Tuan Haji Datuk Ustaz Idris untuk menggulung perbahasan yang dibuat pada semalam dan hari ini. Yang Berhormat Datuk, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Timbalan Pengurusi Tetap dan seluruh saf pimpinan. Ada 5 perwakilan yang membangkitkan persoalan berkenaan dengan tarbiyah, dan termasuk satu lagi ialah daripada DHPP tadi yang YB Bala waktu penggulungan, jadi 6 lah. Pertama daripada Perlis yang membangkitkan soal berkenaan dengan tarbiyah melahirkan petugas-petugas, ya. Sebab itu kita hendak supaya waktu kita nak menghadapi pilihan raya ataupun nak menggerakkan parti, peranan tarbiyah ini amat penting. Kerana tarbiyah ialah proses untuk tajnid, untuk mengkaderkan dari kalangan ahli-ahli PAS untuk bertugas. Macam tuan-tuan semua ni adalah merupakan orang yang melalui proses tarbiyah. Sebab itu tuan-tuan adalah merupakan orang yang telah pun menjadi petugas parti di peringkat kawasan, cawangan, negeri dan juga pusat. Sebab itu penting. Dan lebih-lebih lagi juga, tarbiyah ini amat penting sangat pada waktu kita menang. Kerana ujian waktu menang ini besar. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsatud dunya alaikum, kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum au kama qal." Demi Allah, aku tidak takut kemiskinan, kefakiran yang menimpa kepada kamu. Yang paling aku takut ialah apabila dibentangkan kepada kamu dunia. Waktu itu kamu berlumba-lumba untuk mendapatkannya dan kamu binasa sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada kamu juga binasa. Maka sebab itu, waktu menang ini, terutama kami sebagai tahap pimpinan, perlu meningkatkan skema tarbiyah, terutama dari segi tarbiyah ruhiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ujian waktu menang, terutama kami sebagai jawatan menteri, jawatan timbalan menteri, jawatan Exco, jawatan menteri besar, jawatan pegang GLC, ujiannya besar. Maka dengan sebab itu, yang boleh menjadi hijab pendinding kepada kita ialah tentulah tarbiyah. Mungkin kadang-kadang pihak berkuasa tidak tahu, tetapi dengan adanya tarbiyah, kita tahu di sanalah lahirnya ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu mengabdikan diri kepada Allah, kamu bekerja, kamu megang jawatan seolah-olah kamu melihat Allah, tapi walaupun kamu tak lihat, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Itu satu. Yang kedua, perwakilan daripada Perak yang telah pun daripada Ustaz Fairuz yang telah menyebut tentang perlu tarbiyah juga berperanan dalam soal media sosial. Sebab tu tuan-tuan, salah satu daripada program mutamaah kita, kita telah menetapkan antaranya ialah untuk ditanda. Satu hari kita kongkangnya kita like 3 page pimpinan kita. Ada. Tu kita nak bantulah. Walaupun ini bukan tugas tarbiyah, tapi kita nak bantu, kita nak menunjukkan tarbiyah ini bersifat syumul. Dia juga berada di mana-mana posisi, termasuklah juga di dalam bidang penerangan tadi. Dan yang ketiganya, Tuan Haji Bakri daripada Melaka bangkitkan tarbiyah ni tulang belakang untuk lahirkan ahli yang disiplin. Betul? Sebab tu tarbiyah ni melahirkan ahli disiplin. Yang saya bimbangnya, na'udzubillah, kadang-kadang orang duk bercakap bab tarbiyah ni, dia sendiri pun tak disiplin. Itu yang paling malang lah kepada kita.
Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut, dia kata, la Islam illa bi jama'ah, wala jama'ah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'ah. Tidak ada Islam tanpanya ada jamaah. Tidak adanya jamaah tanpa ketua. Dan tidak dinamakan ketua kalau tak ada ketaatan. Sebab itu kami sebagai ketua, Tok Guru kita, Mursyidul Am kita sebagai ketua kita, maka kita ikut dia. Kalau kita tidak mengikut dia, tidak ada artinya dalam konteks mereka itu sebagai pemimpin kita. Yang keempatnya daripada As-Sabiqun ayah ngah, Ustaz Ismail, yang menyebut tentang ada dari kalangan cawangan yang tidak ada usrah. Tolong malu sikit dengan DHPP. Kalau yang cawangan tak buat usrah tu kena tolong malu kepada DHPP. DHPP tadi nak minta buat usrah. Saya bimbang tahun 2050 nanti sama dengan Win nanti besok ni, DHPP menjadi naqib, hak yang cawangan hak yang ni kita pula jadi anak buah usrah. Jangan main-main. Ini tak sepatutnya benda berlaku gitu. Selalu saya duk sebut, habis-habis koman lah kita ni tak ada sangat program. Usrah tu kena buat. Usrah tu pastilah. Oleh itu tuan-tuan tengok, ni tuan-tuan semua ni orang akak umi belakang. Orang akak umi belakang. Penyakit pah ni sama aja. Penyakit pah bukit gantang, penyakit pah marang, penyakit pah maran, penyakit pah kolon ruh, penyakit pah Teluk Intan, dia penyakit dia sama Sebab tu bila orang cakap bab berkenaan dengan penyakit pah, saya duk pergi turun dialog bab town hall dengan kawasan-kawasan, saya tahu dah. Skema soalan tanya tu saya tahu dah. ISO 9002. Jawapan saya tahu dah. Apa yang berlaku di tempat ni sama di tempat lain, sama. Dan saya tengok pula punca berlaku punca sebab apa? Salah satunya ialah usrah tak ada. Kalau ada usrah, insya-Allah komunikasi dia akan bagus berlaku. Ni bila tak berjumpa semua orang salah. Bila tak jumpa, usrah tak ada. Lepas isyak dia duduk kedai kopi. Semua bersembang. Presiden tak betul, Ustaz Derih tak betul, Mursyidul Am tak betul, Ketua Muslimat tak betul. Yang betul dia seorang. Pasal apa dia tak ada kerja? Dia tak ada kerja, semua ada orang tak betul. Tapi bila ada usrah, dia tahu komunikasi orang ni, dia tahu pimpinan Tok Wujahdi dekat mana buat. Mursyidul Am ni pergi mana malam, dia tahu sebagainya. Sebab tu kita katakan pentingnya usrah ni tadi. Kemudian yang kelima, ulama Ustaz Nusri membangkitkan supaya adanya institusi kepimpinan. Sebenarnya ada mungkin kita kena ni sikit, tapi itu bukan bawah lain tarbiyah sebenarnya. Pemuda kita ada AKP. AKP itu legasi zaman saya dululah, dengan penuh tawaduk. Walaupun saya tak jadi ketua pemuda waktu itu, saya pengurusi pertama AKP, Akademik Kepimpinan Pemuda. Kemudian insya-Allah perkara ni saya ingat sekarang ni untuk pembinaan sebenarnya kita letak di bawah memperkasaan parti. Itu berkenaan dengan itu. Walaupun kolaborasi itu mungkin penting, pengisiannya ialah daripada kita berstruktur sikit, nanti kita bincang penting bab-bab itu. Baik, yang tadi saudara YB Bala tersebut tadi, untuk pengetahuan tuan-tuan, Ilham di HPP ni ada 12 orang tu ikut Ilham. Ilham 12 orang. Ada setengah negeri Ilham pun tak ada. Ilham pun tak ada. Dia cuma Alham je. Ada di HPP. Ada 12 orang. Dah combo 8 orang. Convocation 8 orang. Ni. Bertepukan sekali. InsyaAllah tadi permohonan untuk mengadakan usrah nanti saya akan minta supaya ada jawatankuasa akan bentuk untuk kita buat silbus berkenaan dengan apa yang diminta oleh DHPP tadi. Tengok DHPP minta usrah. Cawangan hak kita tak buat usrah. Tak malu kat pokok nyok ke? Tuan-tuan. Okey. Baik tuan-tuan. Yang pertamanya ialah satu, saya nak urailah. Nak cerita sikitlah berkenaan dengan apa benda berlaku apabila terutamanya tiga menteri ni saya paling teruk sekali kena. Tiga menteri ni okey, dia air tak apa, bila orang marah sangat dia selam air sejuk lah. Yang satu lagi jaga api kan, orang marah-marah sikit dia tutup api, orang tak boleh bercakap lah, mikrofon tak boleh bunyi. Tapi menteri agama ni kiri kanan, pagi petang siang malam, tapi masih lagi lah sejuk di kepala, membara di dada.
Kadang-kadang orang jumpa saya, ustaz masih senyum lagi orang hentam siang malam. Yalah, saya tunjuk depan awak ya, senyum. Tapi dalam siapa tahu. Siapa tahu kan. Yang keduanya saya juga ambil ilmu Tok Guru juga. Tok Guru dia tak kira. Dia bercakap, dia tulis apa tulis. Orang hentam macam mana pun Tok Guru tak kisah. Saya pun sama kan, orang hentam macam mana pun saya buat kerja macam biasa lah. Kalau dia kira orang hentam kita, tapi bila kita nak buat kerja. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apabila kita melihat tentang ada beberapa perkara yang perlu kita lihat kebaikan, dan sebenarnya tuan-tuan, apabila kita duduk dalam kerajaan ni keputusan parti, dan saya pun jadi menteri ni pun keputusan parti juga. Saya pun tak bayang duduk di rumah, duduk di kampung, kita tak terbayang duduk macam ni. Boleh jadi untuk pergi, Tok Guru kata kena mari Kuala Lumpur, mari Putrajaya untuk menerima amanah ni. Kita tak ada. Jadi apabila diberikan amanah, maka kita buatlah. Fattaqullaha mastata'tum. Kita buat kadar hak yang bagaimana Allah Ta'ala kata, bertakwalah kepada Allah Ta'ala kadar kemampuan kamu. Okay. Kaedah juga meletak bahawasanya la yudrak kulluh, la yutrak julluh. Kamu tak boleh ambil semua, jangan kamu tinggal semua. Antara kebaikan apabila kita duduk dalam kerajaan, ini kita cerita kebaikan dulu. Yang pertama ialah ruang dakwah ni agak terbuka. Dakwah terbuka. Tidak banyak lagi kita lebat, tapi sekurang-kurang ada. Kita boleh berjumpa. Tak akhir baru ni 30 hari bulan 8 saya berjumpa dengan hampir 60 orang. Penerbit seni, drama, termasuklah antaranya yang datang ialah Yusuf Aslam dan juga Emma Fatimah. Buat datang dan mereka pun seronok. Mereka kata, inilah dia sikap PAS yang kita dapat lihat. Kita menerima pandangan-pandangan mereka berkenaan ini. Kita nak engage dengan mereka. Tak pun ini pun memang agak kekurangan kita. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi pun sebut antara perkara yang kena teroka ialah fiqh seni. Fiqh seni ini perlu ada kepada kita. Sebab tu para ulama perlu memikirkan, untuk kita memikirkan apakah bentuk seni waktu kita berkerajaan ini. Okay. Ini kita telah menemui golongan-golongan seperti ini kita dalam pertemuan-pertemuan dengan mereka. Dakwah kita agak terbuka. Dan yang keduanya, orang kenal PAS dan pimpinan PAS. Selama ni orang kenal PAS ni melalui maklumat yang buruk. Semua buruk belakang. Gambarkan inilah orang PAS, inilah PAS, inilah ekstrim, PAS ni bodoh, PAS ni parti pak lebay, PAS ni boleh merintah surau masjid dan tak erti. Sekarang mereka sudah berubah persepsi dia. Apabila kita ada kerajaan di peringkat negeri, kita ada pimpinan kita di peringkat menteri kementerian, berubah sikap mereka. Ini mereka ni sebenarnya kena ingat 1.6 juta terutamanya ialah pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan. Dan saya tahu di tempat kementerian saya kerja, saya tahu bagaimana ideologi ataupun pegangan politik mereka. Saya tidak pernah menyentuh bab-bab ni. Okay? Setakat hari ini mereka beri kerjasama cukup baik. Mereka service government of the day. Bekerja kerajaan yang ada. Walaupun kadang-kadang ada di kalangan kawan-kawan kita, ni pasal apa ni? Ni macam ni. Nak minta supaya tukar kawan ni. Saya kata ni bukan PAS. Bukan PAS panggil macam ni. Tok Guru tak ajar kami macam ni. Kita setakat hari ni kalau nak maklumat, saya nak patut esok ada maklumat. Hantar malam ni dia orang hantar maklumat. Pegawai kerajaan ni mereka alhamdulillah mereka khidmat dengan kita baik. Kalau di peringkat saya nak kata pegawai kerajaan ni Allah, Rasul, Menteri 3. Dia beri pandangan tak ada masalah. Sebab tu kita katakan mereka profesional dalam konteks begini. Jadi oleh itu kita orang panggil apa, orang ramai kenal PAS, kenal pimpinan PAS hari ini. Ini dia naib presiden, ini dia timbalan presiden, ini dia Setiausaha Agung, ini dia AJK. Ini maksudnya orang sudah kenal kita sahabat dia. Okey. Yang ketiganya, memberi peluang dakwah lisan hal. Kerana PAS mampu untuk menunjukkan qawiyul amin. Qawiyul amin maksudnya kita ada capability, kemampuan kita di dalam mengurus mesyuarat, dalam mengurus organisasi, dalam mengurus agensi kita, dalam mengurus semua portfolio kita. Dia melihat kita ada kemampuan qawiyu. Satu lagi al-amin.
Kita amanah. Sampai mereka pun kadang-kadang heran. Pasal apa? Saya lah. Mereka kata pasal apa menteri ni tak campur, tak minta macam ni. Saya kata, no. Itu, ni dia mereka bercakap. Bukan saya bercakap. Mereka sendiri duduk bising. Kadang-kadang staf saya pergi jumpa dia orang gaduh. Menteri ni, menteri, dia cabut tu. Jadi mereka menganggap kita, dari segi aspek ni, kita boleh deliver untuk qawiyul amin. Waktu kita memerintah. Waktu kita duduk situ. Yang keempat, boleh guna media perdana. Dan televisyen, kita boleh ada, kita panggil kenaan dengan wartawan-wartawan datang. Ini kita boleh guna untuk cakap hari ini. Yang kelimanya, dana untuk bantu rakyat. InsyaAllah dana yang bantu rakyat ni ada. Yang kita dana, walaupun saya tu agak tidak banyak. Kerana saya tidak mempunyai peruntukan keuangan. Kerana 1.5 bilion yang diperuntukkan itu, 300 juta hanyalah untuk JAKIM, emolument JAKIM, yang lebihnya untuk negeri. Untuk kafar, untuk imam, untuk itu, ialah untuk negeri. Jadi hak sikit-sikit, kita ada bantuan daripada Mawib. Mawib tu mungkin terhad agak wilayah persekutuan saja. Yayasan Taqwa tu untuk luar sikit. YAPIM, Yayasan Waqaf. Boleh kita bantu untuk rakyat. Alhamdulillah. Sekarang ini duit yang sampai kepada kita RM100, insya-Allah sampai kepada rakyat RM100. RM100 sampai. Ada duit 20 juta baru ni saya minta untuk nak bantu mangsa-mangsa banjir baru ni berlaku. Bila berlaku baru ni rupanya pula duit ada, tak ada orang pula. Puas cari hari ni. Akhirnya saya peluaskan untuk kepada musibah. Kepada lain daripada banjir ialah kebakaran, lain kepada banjir ribut, boleh kita bagi itu. Maknanya tak sampai 10 juta lagi kita belanja. Pasal apa? Kita telus. Ini duit dia. Saya minta pada kaki tangan pula, saya hendak supaya awak mesti buat hak kerja untuk rakyat ni mesti cepat. Mesti cepat. Yang tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan perlembagaan, undang-undang, dan juga tidak melanggar proses keuangan. Buatlah macam mana biar cepat. Ini yang kita boleh untuk gunakan kepada rakyat. Dan yang ketujuhnya adalah benda-benda yang kita boleh buat. Antaranya judi. Judi kita faham, lesen kita tak bagi. Di wilayah persekutuan saya minta supaya pihak penguatkuasa Jawi pergi tunggu di kedai judi. Tunggu kedai judi. Daripada buka kedai judi, tunggu sampai petang. Tunggu itu. Alhamdulillah. Maknanya saya kata suruh letak van lepas tu, hampa duduk pakai lebay itu, boleh tengok. Dan daripada ada orang cek laporan dalam sebulan tu adalah baru ni ada 3 orang. Saya kata tak perlu bawa mahkamah lah. 3 orang kita bawa mari, tanya dia masalah apa dia berjudi ni. Kalau dia perlu susah miskin, dia perlu untuk kita beri bantuan kepada dia. Kita mesti menyelesaikan masalah yang ada kepada beliau. Okey, tu hak yang cerita sonok, cerita hak tak sonok pula. Yang pertamanya ialah bukan kuasa terhad lah. Kuasa terhad, ni orang duk bising berkenaan dengan soal konsert sebagainya. Konsert, saya melalui agensi kita nama JAKIM. Dia ada satu nama dia Puspal. Puspal ni pusat permohonan penggambaran filem dan persembahan artis luar negara. Ada 15 agensi situ. JAKIM tak setuju. Agensi bawah kita tak setuju bagi komen. Hak lain setuju belakang. Dulu. Bukan kita tak bantah, kita bantah. Saya sendiri personal pun jangan sama. Jadi nak sebut itu ada kekangan. Tapi orang anggap macam kita seolah-olah tak bantah. Sebab tu hari ini parti bantah. Kan? Kita tak pernah menghalang. Benda begitu. Dan insyaAllah kita juga adalah usaha-usaha kita ke arah untuk nak cakap secara lain. Benda-benda yang seperti begini. Ini nak sebutnya ialah soal ada kekangan-kekangan yang ada sikit. Yang saya nak beritahu tuan-tuan. Yang kedua, kadang-kadang orang tidak faham tugas. Dia duk anggap bahawasanya Menteri Agama ni menguasai 7 petala langit, 7 petala bumi. Ini pun masalah juga. Semua masalah gitu kan. Masalah berlaku gitu. Jadi tak kenalah. Saya pun terhad tuan-tuan. Bab agama ni perlu ingat, ini bidang kuasa pihak kuasa agama negeri. Kalau ada ajaran sesat sebagainya, kami JAKIM tak boleh bertindak. Saya sendiri tak boleh bertindak. Saya hanyalah boleh hello. Kalau berlaku ajaran sesat di Perak, kita akan hello pengarah agama Islam Perak. Kalau berlaku di Selangor. Macam pancake, hak berlaku pancake kata hari baru ni tu. Sekarang kita dapat trace. Kalau dapat tahu, jabat agama negeri-negeri tersebut akan bertindak. Kuasa agama ni itu kena ingat.
Kadang-kadang dia marah pasal apa pula ni macam-macam. Tak ada. Ini kuasa ni kita kena hormat. Ini benda state list yang ada dalam bidang kuasa, kuasa pihak berkuasa agama negeri. Kan? Apa ya, akhir sekali ialah saya nak bagi tahu ni tuan-tuan semua ni hak ni jadi guru kafar banyak ni. Guru kafar. Hak bising kenaan kafar baru ni kan. Tak apalah bising baguslah. Bagus hak bising tu. Berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan elang cuti bersalin cikgu. Tak pernah dapat lagi pun. Tak pernah ada. Cuma kita tahun ni kita rancang cadang nak bagi guru hak bersalin tu. Walaupun dia bersalin, kita bagi kepada dia elang penuh. Elang. Tiba-tiba ditegur oleh MOF. MOF tegur, ini tak betul. Memanglah betul lah. Pasal duit kerajaan. Kalau saya duk gagah bagi juga, lepas ni saya pakai baju oring tuan-tuan. Tak ada pasal kan. Jadi sebab itu, benda ini ialah benda yang kita nak sebutnya, kita cuba hari ni, kita cuba nak bincang juga, mungkin tak sebut nama elang, nak sebut hadiah ke macam, tapi tak apalah, itu pun bergantung kepada kebenaran. Ni duit peraturan, duit kerajaan. Yang berkenaan guru tetap, Kafar ni ada 35,000 guru. Saya sendiri, saya ambil alih, saya sendiri yang mengetuai jawatan kuasa untuk nak bincang bagaimana soal jawatan guru kafar. Saya sendiri dengan pegawai JAKIM tertinggi pergi jumpa dengan ketua pengarah TPPA. Sepatutnya dia mari pejabat kita, dia pun heran. Tak apa Datuk, saya nak marilah. Dia kata patutnya kami datang tak apa, tak kisah. Kita tak, bukan nak, yang pentingnya kita nak hubungan repo. Dia pun bagi hubungan yang baik dengan kita. Yalah 35,000 ni tuan-tuan. Kafar ni bukan ada jawatan. Sebab tu nama dia elang. Tu kena ingat satu. Yang keduanya, kafar ni hak setengah negeri mengajar 3 hari ya minggu. Elang 1,000 ya. Hak mengajar 5 hari pun 1,000 ya. Tu kafar. Hak setengah halal lagi tuan-tuan, ada sekolah pagi dia mengajar sekolah kerajaan, kementerian. Petang dia mengajar kafar, dapat 1,000 juga. Yang ni nak kena betul dulu. Dan apabila nak jadi guru tetap semua, dia ada contact hour. Dia kena ada kerja dia kurang-kurangnya 6 jam. Hari ni 3 jam. Pagi dia boleh kerja motong getah. Petang dia beri kafar. Itu maksud dia. Jadi ini prosedur. Kadang orang nak minta macam tu kan. Jadi sebab tu saya katakan tadi ialah proses-proses macam ni perlu. Dan saya bincang macam mana cara untuk nak buat macam ni, tapi 32,000 tu kena ada waran jawatan tu tuan-tuan. 35,000 waran jawatan yang tadi. Jadi orang kata, setengah orang kata, apa lagu kafar Bangla lebih mahal 1,500, kafar 1,000, tu Bangla kan. Bangla dia kerja dia dari pukul 8 hingga pukul 5 kan. Yang ni kerja 3 jam. Jadi sebab tu saya harapkan dengan penerangan ni, saya takkanlah saya ni tak bela kafar. Hak duk mengajar aku kafar tu kawan lain, anak menakan, sepupu, sepapa, adik beradik kita, kawan-kawan ni sebahagian besar ni ada guru kafar banyak ni yang ajar. Takkan kita tak bela, tak menasabah lah. Bila saya jadi menteri kita nak buat benda gitu kan. Jadi kita nak buat benda-benda yang ikut prosedur-prosedur yang ada. Okey, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.